Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Tok Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS telah menjawab pertanyaan dari wartawan tentang pendirian beliau terhadap isu UMNO dan PAS. Yang sebenarnya, masalah yang telah tercetus atau masalah yang timbul tentang relationship ataupun perhubungan UMNO dan PAS berpunca atau bermula dari Muhyiddin Yassin. UMNO yang sebenarnya marah Muhyiddin. Dan mereka marah Muhyiddin bukan kerana Muhyiddin disalahkan menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Yang sebenar yang punca kerajaan Pakatan Harapan jatuh ialah pergaduhan di antara Anwar Ibrahim dan Azmin Ali. Dan apabila DAP dan PKR cuba menggulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Pakatan, supaya Anwar boleh ambil alih, iaitu pada bulan Februari tahun 2020, Azmin tarik sokongan dari Pakatan. Sebab itulah Pakatan jatuh. Oleh kerana Azmin pull the rug from under Pakatan's feet, ataupun Azmin dianggap sabotage Pakatan dan menyokong Mahathir. Itulah sebabnya atau mulanya pergaduhan di antara Azmin dan Anwar. Dan apabila Mahathir merajuk dan mereka pergi rumah Mahathir, cuba pujuk Mahathir tarik balik surat peletakan jawatan, iaitu jangan resign, Mahathir tak mau. Jadi apabila itu berlaku, maka Muhyiddin pun tarik diri dari Pakatan. Jadi it started with Azmin dulu, dan apabila Mahathir sah letak jawatan, resign, maka Muhyiddin pun lari dengan parti PBBN, Parti Bersatu. Tapi UMNO masa tu belum lagi marah. Sebab UMNO lihat itu sebagai satu peluang untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan atau kerajaan DAP, PKR dan Amanah, di mana Parti Bersatu tidak lagi menjadi ahli, tidak lagi menyertai. So actually UMNO welcome the collapse of Pakatan, dan UMNO welcome tindakan Parti Bersatu, Parti Pribumi ataupun Muhyiddin tarik diri ataupun tarik sokongan dari kerajaan Pakatan. Dan sekali bersama Azmin Ali, geng dikatakan geng langkah Sheraton, menyebabkan kerajaan jatuh. So semasa itu tidak lagi ada masalah. Selepas Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan baru, iaitu bersama Muafakat Nasional dan Bersatu, dan Muafakat Nasional dan Bersatu tubuhkan kerajaan baru yang dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. UMNO berharap Muhyiddin akan mengambil langkah atau bertindak untuk menghapuskan kes-kes mahkamah yang melibatkan pemimpin UMNO. Tapi Muhyiddin tidak mau campur tangan. Muhyiddin tidak mau arah mahkamah ataupun peguam negara untuk tutup semua kes-kes itu. Masa itulah berlaku selisih faham ataupun tidak puas hati UMNO atau pemimpin-pemimpin UMNO terhadap Muhyiddin. Jadi mereka pun bertindak untuk menjatuhkan Muhyiddin. That is the real issue pertama. PAS pula cuba
menyatukan UMNO dan Bersatu. Sebab PAS nampak masa depan politik Malaysia ialah pengundi orang Melayu ataupun pengundi orang Islam. Dan sekiranya UMNO, Bersatu dan juga PAS berpecah, maka undi Melayu juga berpecah. Padahal undi bukan Melayu solid 90% lebih, hampir 100% menyokong Pakatan, terutama sekali DAP. Jadi sekiranya bukan Melayu hampir kata 95 atau 97% menyokong Pakatan dan DAP, dan kalaulah pengundi Melayu pecah sampai 4 ataupun 5, sah Pakatan akan menang. Dan susah untuk muafakat ataupun perikatan menang pilihan raya akan datang. Jadi usaha PAS ialah untuk menyatukan parti-parti Melayu, parti-parti Islam, supaya pengundi Melayu ni tidak berpecah, tidak pecah sampai 4 ataupun 5. Itu matlamat PAS. Ramai yang tuduh PAS gila kuasa. Yang PAS ni matlamat mereka ialah menang pilihan raya. Mereka kata PAS ni mengguna agama untuk politik. Yang sebenarnya is the opposite. Sebaliknya, PAS mengguna politik untuk agama. Bukan mengguna agama untuk politik. Sebab PAS sedar, sekiranya nak melaksanakan hukum Islam ataupun undang-undang syariah ataupun sistem Islam ataupun satu kerajaan bernilai Islam, kena terlebih dahulu mempunyai kuasa, iaitu kuasa politik. Kalau tidak ada kuasa politik, maka tak boleh buat apa-apa. Dan takkanlah PAS nak menaja satu rebut kuasa, misalnya seperti Taliban, di mana mereka menggunakan senjata untuk rampas kuasa. Tidak, PAS tahu yang mereka kena menggunakan democratic process ataupun sistem demokrasi untuk menang pilihan raya. Tapi menang pilihan raya, matlamatnya ialah untuk melaksanakan Islam. Jadi yang mereka menuduh kata PAS ni menggunakan agama untuk politik atau untuk menang pilihan raya is nonsense. PAS mengguna politik melalui menang pilihan raya supaya boleh melaksanakan sistem Islam atau kerajaan yang ada nilai-nilai Islam. Itu matlamat PAS. Dan PAS tidak khawatir kalau nak kalah pilihan raya. PAS sudah biasa tahun 78 kalah pilihan raya. Dan Kelantan yang PAS memerintah semenjak merdeka jatuh ke UMNO tahun 78. Dan 12 tahun kemudian baru PAS dapat berkuasa semula pada tahun 90. Dan sampai hari ini sudah 32 tahun PAS masih memerintah. Pada tahun 86 PAS juga telah kalah pilihan raya umum. Dan berlaku yang PAS menang hanya 1 kerusi sahaja. Hanya 1 kerusi di dalam pilihan raya umum. Dan ini tidak patahkan semangat PAS. 1 kerusi pun 1 kerusi. Oleh kerana pilihan raya selepas itu, bersama satu gabungan bersama Parti Semangat 46, PAS bukan saja menang balik Kelantan, tapi menang 14 kerusi parlimen. Dari hanya 1 dapat 14 kerusi parlimen. Jadi menang pilihan raya, kalah pilihan raya ni bukan perkara utama bagi PAS. Dan kalau PAS nak membelakangkan prinsip perjuangan
demi untuk menang pilihan raya, PAS tidak akan buat itu. Dan kerana wujudnya PAS bukan untuk menang pilihan raya, bukan untuk nak berkuasa. Kuasa tu hanya landasan atau kuasa tu hanya jambatan untuk melaksanakan sistem Islam atau sistem yang ada nilai-nilai Islam. That's all. Dan bagi PAS, kalaulah UMNO nak cerai, itu tidak jadi masalah. Dan kalau UMNO beri ultimatum kepada PAS, iaitu ceraikan bersatu. Kalau tidak, UMNO akan ceraikan PAS. PAS tidak akan cerai bersatu. Oleh kerana tidak ada dosa Parti Bersatu ataupun Muhyiddin terhadap PAS. Sebab apa PAS nak cerai bersatu ataupun nak tendang keluar Muhyiddin Yassin? Semata-mata nak ambil hati UMNO, supaya UMNO akan bersatu dengan PAS. Blackmail, iaitu satu ugutan, kalau tak cerai Muhyiddin atau tak cerai bersatu, maka UMNO akan cerai PAS. Under that circumstance, PAS tidak akan buat. Dan PAS akan serah kepada UMNO. Kalau UMNO dah tidak sudi lagi berkawan dengan PAS, UMNO tidak rela lagi bersatu dengan PAS, maka it's up to UMNO. Itu boleh dikatakan UMNO perlu membuat keputusan mereka sendiri, dan kawan ataupun lawan is up to you. That's your choice. Sebab kalau PAS oleh kerana nak bersatu dengan UMNO, maka PAS ni tendang keluar bersatu atau cerai bersatu ataupun membelakangkan Muhyiddin, maka nampak sangat tindakan PAS ni ialah semata-mata kerana nak menang pilihan raya. PAS bertindak atas strategi politik untuk menang pilihan raya dan untuk mendapat kuasa. Maka orang akan kata PAS ni gila kuasa. PAS ni tidak taat setia kepada kawan, dan oleh kerana politik, oleh kerana nak menang pilihan raya, oleh kerana nak berkuasa, PAS rela tikam kawan. Dan ini akan membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap PAS yang PAS ni gila kuasa, matlamat PAS hanya nak menang pilihan raya, maka tuduhan tu betul. So PAS tidak akan buat. PAS akan serah kepada rakan di dalam gabungan. Apa mereka nak buat, apa tindakan mereka nak ambil, is up to them. Dan sama macam tahun 2015, apabila PAS sudah bersama DAP dan PKR di dalam Pakatan Rakyat, DAP tutup Pakatan Rakyat dan buka Pakatan Harapan, dan tidak menjemput PAS tapi membawa masuk Parti Amanah, Parti Serpihan PAS. Jadi tujuan DAP tutup Pakatan Rakyat ialah supaya boleh tendang keluar PAS dari gabungan pembangkang. PAS tidak protes, PAS tidak sungut. Kalau itu tindakan DAP, itu kehendak DAP, maka PAS terima dan PAS will move on sebagai parti pembangkang solo, tidak bersama mana-mana gabungan. Dan apabila UMNO pula menjemput, PAS membuat satu gabungan, PAS terima. Oleh kerana matlamat UMNO dan matlamat PAS semasa itu sama. Sama juga apabila Parti Bersatu keluar dari pakatan dan nak bersama UMNO dan PAS di dalam gabungan baru Perikatan Nasional, juga PAS terima. Usaha tu bukan usaha PAS, usaha tu usaha parti lain. Usaha parti DAP, parti PKR, parti UMNO, Parti Bersatu. Mereka yang bertindak dan menjemput PAS, menyertai dan PAS terima.
kalau matlamat tu sama dan tujuan tu sama. That is PAS punya konsep. You buat apa you nak buat, you rasa nak jemput kita, kita akan timbang tengok, dan kalau matlamat tu betul, matlamat tu sama dengan apa yang kita nak, kita akan terima jemput tadi itu. Dan kalau satu masa kelak awak tak mau kita, awak nak tendang kita keluar, kita akan keluar. Dan ini bukan kali pertama PAS ditendang keluar. Dan ini bukan kali pertama PAS bersama parti-parti lain apabila dijemput. And it's not going to be the last. Perkara ni akan berlaku lagi masa depan. PAS tunggu. You tell me what you want. If it's to the advantage of the perjuangan, kita akan terima. Tapi kalau semata-mata kerana nak kuasa, kerana nak menang pilihan raya, tanpa satu matlamat selain dari hanya nak kuasa sahaja, PAS tidak akan terima. Itu pendirian PAS, dan ramai tidak sedar matlamat PAS, pendirian PAS, dan ramai melihat PAS sebagai parti yang hanya fokus nak menang pilihan raya. And that is why ramai orang tidak tahu macam mana nak handle PAS. Sebab bagi mereka, PAS ni sama macam aku. Aku nak kuasa, aku nak menang pilihan raya, PAS pun sama. Jadi mereka tak reti macam mana nak handle PAS, sebab mereka rasa kalau aku macam tu, PAS pun mestilah macam itu juga. That is the problem of many parties, why they don't know how to handle PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.